صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 69, baris yang ke-8 daripada bawah. Baris yang ke-8 daripada bawah, muka surat 69. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Qalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib kita i'tiqad bahawa sekalian orang mukmin pada hari kiamat akan minum sekalian orang mukmin pada air kolam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib kita i'tiqad. Ini di antara yang wajib kita berpegang, termasuk di bawah rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kesudahan. Beriman dengan hari kesudahan. Wajib i'tiqad, kita i'tiqad bahawasanya sekalian mukmin, sekalian mukmin, mukmin ni sama ada di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun orang mukmin di kalangan ummah Nabi yang lain. Janji orang mukmin pada hari kiamat akan minum sekalian pada air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalian orang mukmin. Kata setengah pandangan, sekalian orang mukmin ni di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalian orang mukmin di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang mukmin yang lain, setengah pandangan menyatakan mereka masing-masing akan minum kolam Nabi masing-masing. Masing-masing akan minum daripada kolam Nabi mereka masing-masing. Kolam Nabi SAW yang minumnya di kalangan
orang mukmin di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Bukan sekalian mukmin, termasuk di kalangan ummah-ummah yang lain. Jadi di sini ulama berbeza pandangan berkaitan dengan orang mukmin di kalangan ummah-ummah bagi Nabi Rasul yang lain. Cuma ayat dalam kitab Pati Paridah ni segala sekalian mukmin. Dia tidak sebut hanya mukmin di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak kolam Nabi ni dipanggil haud. Kolam haud. Bukan kausar. Kausar adalah kolam dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kolam kausar dalam syurga. Haud ni bukan di dalam syurga. Hal ni di antara yang wajib kita imani, yang mana terkadang kurang didedahkan berkaitan dengan kolam Nabi, haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hak berkait dengan kolam Nabi ni diengkar oleh puak-puak Mu'tazilah. Hak kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, puak Mu'tazilah engkar, tidak ada. Tidak ada. Yang mana kolam Nabi ni sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Jadi puak Mu'tazilah tak ada kolam Nabi. Hak kausar itu dalam ayat Quran, hak tu. Itu dalam ayat Al-Quran. Ada. Hak kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, hak ni dia daripada hadis Nabi, hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Kemudian hak Mu'tazilah mereka tolak kolam Nabi. Ulama tidak menghukumkan kafir lah, tapi itu pegangan yang terpesong, bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ini hak kolam Nabi. Kemudian kolam bagi nabi-nabi yang lain, setengah mengatakan ada hadis, tapi hadis yang ahad. Adapun kolam Nabi itu hadis yang mutawatir. Jadi hak kolam bagi tiap-tiap nabi yang lain, yang airnya ummah mukmin di kalangan ummah masing-masing, hak tu setengah pandangan serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Setengah pandangan adalah masing-masing ada kolam. Di kalangan mukmin ummah mereka akan minum daripada kolam telaga Nabi masing-masing. Adapun kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ini hadis yang sahih, wajib diimani. Kemudian kitab kita ni, sekalian orang mukmin pada hari kiamat akan minum sekalian pada air kolam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi faham sini hanya ada satu kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua orang mukmin, termasuk orang mukmin di kalangan ummah yang lain, kolam yang sama. Ni hak kita ni. Tak apalah. Tapi pandangan yang lebih sahih, pandangan lebih muktamad, kolam Nabi khas kepada orang mukmin di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang mukmin di kalangan ummah Rasul yang lain, Rasul masing-masing ada kolam. Gitu je.
Kita kata ini tak ni. Satu kolam sahaja. Sekalian orang mukmin akan minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila minum kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, nescaya tidak akan dahaga selama-lamanya. Adapun minum di dalam syurga semata-mata bersedap-sedap sahaja. Minum air kolam Nabi SAW. Sekarang mukmin ni termasuk orang mukmin yang banyak dosa yang akan jatuh dalam syurga selepas meniti tiang sirat yang akhirnya akan ke syurga Allah. Orang mukmin yang banyak dosa ketika meniti tiang sirat akan terjatuh ke dalam neraka Jahannam. Yang akhirnya mereka akan dimasukkan ke syurga Allah. Orang mukmin ni pun akan dapat minum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila orang mukmin ni minum air kolam Nabi tidak akan dahaga selama-lamanya. Kemudian dalam syurga minum semata-mata bersedap. Minum semata-mata bersedap. Kemudian berkaitan dengan kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, bukan di dalam syurga, tetapi ulama berbeza pandangan pula. Di manakah sebenarnya letak kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana letak? Kerana dering yang cering, ada? Orang panggil cering. Lepas tu dia kita berasa macam ngilu lah. Bahasa gerak. Kan ada kan hak jenis budak-budak main kerak. Kita marah kadang-kadang dia budak kan, dia jenis kacik gigi dia pelagi gigi. Kita dengar ni apa? Macam gini. Kita dengar dia jadi macam seriang ke apa? Ngilu. Mana ngosek kat ni? Ngosek ni. Kemudian hak khilaf ulama pulaknya, di manakah letak kolam Nabi ni? Haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, kolam Nabi. Setengah pandangan menyatakan sebelum titiang sirat. Setengah mengatakan selepas titiang sirat. Pandangan Imam Qurtubi yang disokong oleh Imam Sanusi menyatakan bahawa kolam Nabi ni ada dua, sebelum titiang sirat, selepas titiang sirat. Dia ada tiga pandangan di sini. Kolam Nabi SAW, syurga Kausar. Ini bukan dalam syurga. Tapi duduk di mana kolam Nabi ni? Setengah menyatakan sebelum meniti titiang sirat. Setengah menyatakan selepas meniti titiang sirat. Pandangan yang ketiga, pandangan Imam Qurtubi, kolam Nabi ni ada dua. Satu sebelum titiang sirat, satu selepas titiang sirat. Jadi hak berkaitan dengan kedudukan haud ni di mana, hak ni tak wajiblah kita duk bahas hak ni. Tak wajib dibahaskan. Tapi setengah kitab menyatakan pandangan yang muktamad, ini haud Nabi ni selepas titiang sirat. Itu pandangan yang muktamad. Haud Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas titiang sirat, sebelum melangkah masuk ke syurga. Itu setengah kitab menyatakan itulah pandangan yang muktamad. Itulah pandangan yang muktamad.
Hak pandangan menyatakan haud Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kedudukan dianya sebelum tentang sirat, sebab diriwayatkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa orang kafir, orang munafik nak pergi minum juga, tetapi disekat dan dihalau oleh malaikat, dihalang oleh malaikat. Zahir hadis ni sebelum titang sirat lah. Sebab orang kafir, orang munafik nak pergi minum juga kolam Nabi SAW ni, tapi disekat, dihalang oleh para malaikat. Jadi zahir hadis ni, orang kafir, orang munafik nak pergi minum sebelum titiang sirat lah. Selepas titiang sirat tu ahli syurga dah tu. Tak ada orang kafirnya, tak ada orang munafik, tak ada orang mukmin yang banyak dosa, tak ada, dah jatuh belaka dah ke dalam neraka. Jadi ada hadis yang cerita seumpama tu. Jadi orang kafir, orang munafik nak pergi minum juga, dia dihalau oleh para malaikat. Faham di sini zahir hadis ni? Mana duduk haud Nabi, kolam Nabi? Sebelum titiang sirat lah. Tapi para muktamad menyatakan selepas titiang sirat. Sebab air kolam Nabi itu mari daripada sumbernya Telaga Kausar dalam syurga. Dia daripada Kausar pergi kepada Telaga Haud sebelum masuk syurga. Itu kata Imam Qurtubi. Ada dua. Ada dua haud Nabi SAW. Ada dua lah. Sebab zahir pada hadis, orang kafir mari nak minum air itu sebelum titiang sirat. Kemudian pula air haud ni mari daripada Kausar. Faham situ selepas titiang sirat, sebelum masuk syurga. Ada ni. Jadi pandangan Imam Qurtubi disokong oleh Imam Sanusi, haud Nabi ni ada dua lah. Ada dua buah ke apa? Ada dua butir, gitulah. Ada dua lah. Sebelum titiang sirat dan juga selepas titiang sirat. Itu ada 3 pandangan. Satu pandangan selepas titiang sirat, dan kita menyatakan itulah pandangan yang muktamad. Satu pandangan sebelum titiang sirat. Satu pandangan ada 2 haud kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana haud kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi yang kita wajib imani Telaga Haud. Kita tak tahu sebelum titiang sirat, selepas titiang sirat di mana duduk haud Nabi SAW ni. Tu tak ada dosa apa-apa tu. Tak ada dosa apa-apa. Sebab kalau buka dalam kitab Tuhfatul Murid, dia menyatakan bahawa sebelum titiang sirat haud tu, dikatakan itulah pandangan jumhur, pandangan kebanyakan ulama. Dia kata gitu pula, pandangan kebanyakan ulama. So kita dikata pandangan muktamad selepas titiang sirat, sebab airnya daripada Telaga Kausar dalam syurga, maka haudnya selepas titiang sirat lah. Jadi di mana tempat duduk haud Nabi SAW ni kita tak tahu, tak apa. Pada ni kemudian diriwayatkan bahawa kolam Nabi SAW ni dia punya apa? Gayung dia, cetong dia tu seperti bintang di langit. Seperti bintang di langit, banyaknya gayung yang digunakan untuk minum haud kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana apa ni? Besarlah kolam Nabi sallam ni. Sebab kalau ikut dalam kitab ni, sekalian mukmin, bukan hanya di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam jua yang akan minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau situ kok besarlah kolam Nabi ni. Dia punya gayung banyak seumpama bintang di langit. Dia punya gayung dia, mana gayung? Cetong. Gayung cetong ada. Sini panggil apa dia? Gayung ke cetong?
Cebok. Cebok ni. Lepas tu benda tu cebok. Gayung cetong ada. Bekas air tu lah. Untuk dah nak minum air haud Nabi ni. Dia pakai gayung, pakai cetong. Gayung cetong tu saja umpama bintang di langit. Banyak. Dah diminum oleh sekalian orang mukmin. Bukan hanya mukmin di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hak pandangan kita ni lah. Walaupun pandangan lebih sahihnya hanya ummah Nabi sahaja yang mukmin yang akan minum air kolam Nabi. Kemudian mukmin di kalangan ummah-ummah yang lain akan minum daripada telaga bagi Nabi masing-masing. Jadi hak kolam haud Nabi ni kena ceritalah. Kena cerita sentiasa. Dia hak terima catatan amalan. Hak tiup sangka kali yang pertama dihancurkan langit dan bumi. Tiup sangka kali yang kedua dibangkitkan kembali. Itu cerita semua tu. Hak alam barzah pun kita duk cerita semua pada anak-anak kita. Berhimpun di mahsyar itu duk cerita. Kemudian akan menerima catatan amalan masing-masing. Akan membaca catatan amalan masing-masing. Kemudian akan ada hisab. Itu kita duk cerita. Lepas hisab ada mizan, ada titiang sirat, ada syurga, ada neraka. Haud Nabi, kolam Nabi. Dalam kitab kita ni, dia bicara kolam ni lepas sirat. Kalau faham kau, dah sebelum bicara sirat, bicara mizan. Dan kitab ni, sebelum bicara mizan, bicara hisab. Bicara hisab. Sebelum bicara hisab dalam kitab Faridah ni, Pati Faridah ni akan dibangkitkan kembali. Nashrun, ba'sun akan dibangkitkan kembali. Selepas tiupan kedua, susunan dia dibangkitkan kembali, dihisab, dimizan, menitasi titian sirat, haud. Jadi kalau faham sini kau, macam letak lepas titian sirat 8 kali. Lepas titian sirat lah. Tapi makna kita kena ceritalah. Lepas bicara hisab, bicara mizan, kena bicara haud kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Mu'tazilah engkar tolak. Mu'tazilah engkar tolak tidak ada haud kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah yang terpesong. Kita ahli sunnah jemaah wajib i'tikad. Kita ahli sunnah jemaah wajib kita i'tikad bahawa sekalian mukmin pada hari kiamat akan minum sekalian pada kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Kemudian dinyatakan juga kolam Nabi SAW ni bagi orang beriman selepas dia dibangkitkan. Selepas dia dibangkit itu orang mukmin kerana umat Nabi SAW ni akan minum lalu dah. Sebab apa? Sebab mereka dahaga selepas dibangkitkan daripada kubur. Ada ni. Jadi pembicaraan kedudukan haud ni sebelum tiasyirak, orang mukmin selepas keluar daripada kubur tu minum dah sebab mereka dalam keadaan dahaga. Ini pandang kata haud sebelum titiang sirat. Tapi kalau ikut susunan kitab Pati Faridah ni seperti titiang sirat. Sebab bicara bangkit, hisab, mizan, sirat, haud. Jadi seolahnya terlepas daripada titiang sirat. Dan pula akan dapat sekalian mukmin syafaahnya syafaah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akan pula akan dapat sekalian mukmin syafaat Nabi. Akan dapat ni atau pada kata akan minum sekalian pada air kolam Nabi. Dan pula yang ni, dan wajib kita i'tikad bahawa sekalian orang mukmin
pada hari kiamat akan dapat sekalian mukmin syafaatnya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan pula akan dapat sekalian mukmin syafaat atau pada kata akan minum sekalian pada air kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pula yakni dalam wajib kita i'tiqad bahawa sekalian orang mukmin pada hari kiamat akan dapat sekalian mukmin syafaatnya, pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebesar-besar syafaatnya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah syafaat pada lekas dan cepat hukuman manusia, hukuman Tuhan di pada mahsyar kelak yang manusia sangat susah waktu itu. Ini pun termasuk dalam wajib kita i'tiqad. Sekalian orang mukmin, sekalian orang mukmin akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ni pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mukmin akan dapat syafaat, pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Sekalian orang mukmin. Ni bicara akhirah, ni bicara iman belaka ni. Bicara akhirah, bicara iman. Bicara barzah pun bicara iman. Bicara kesudahan pun bicara iman. Bicara kesudahan, husnul khatimah, baik kesudahan. Al-maut alal iman, itu baik kesudahan. Orang mati dalam keadaan beriman, imannya tidak tercabut. Itu husnul khatimah. Su'ul khatimah, mati dalam keadaan imannya tercabut, waliyazabillah. Beriman tapi iman lemah, dosa banyak, tercabut iman pada masa nak mati, su'ul khatimah. Adapun pada masa hidup tidak beriman walaupun dia orang Islam, tu tak ada bicara langsung tu. Akidahnya salah, bab pegangannya tak ambil heran. Tu bukan tu. Tu mainan. Permainan belaka tu, permainan yang dipermainkan oleh syaitan belaka tu. Tak ada benda tu. Hak ni iman dia comel, akidah dia comel, tapi dosa dia banyak. Contohnya semayang pun tidak, puasa pun tidak. Iman dia tak batal kerana tak semayang tak puasa. Tapi iman dia sangat lemah kerana dosa besar tak semayang tak puasa tu. Iman sangat lemah ni boleh tercabut ketika hidup. Paling dia takuti tercabut ketika nak mati. Mati kafir, kekal neraka selama-lamanya. Dah tak semayang, nak kuat iman macam mana? Tapi kalaulah imannya tidak sah, kafir di sisi Allah, semayang pun tak pakai gawai. Kalau iman akidahnya yang fasik, yang berdosa besar, imannya dihukumkan sah, itu pun khilaf ulama dah. Iman disah ke tak? Iman disah lah pada satu pandangan. Tapi akidah yang berdosa besar, malaikat catat dosa besar setiap saat. Semayang dia Tuhan tak terima, puasa dia Tuhan tak terima. Lepas tu nak duduk mana? Ni akhir zaman. Islam pada zahir, masjid tersergam indah, orang pun ramai datang ke masjid. Baguslah. Tapi masjid tu bagi penekanan dak bab iman, bab akidah. Sekarang ni bagus, camping subuh biar jadi macam Jumaat, bagus. Biar orang datang ke masjid, orang pun datang ke masjid. Tapi pihak masjid, nak pergi apa? Kita pergi makan lembu kambing . Tu rumah dia boleh makan lembu kambing. Lepas tu, dah mari masjid amal ni, beri makanan rohani. Hak paling besarnya penekanan bab iman, bab akidah.
Sedarkah mari ramai-ramai ni? Subuh-subuh mengantuk mata boleh mari ke masjid, alhamdulillah. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makin pihak masjid pun sediakan. Bagi ceramah penekanan bab ilmu. Bukan bagi ceramah kelebihan berjemaah subuh. Kelebihan berjemaah subuh akidah comel. Pekos semayang comel. Berjemaah dengan ilmu, hati ikhlas. Baru ada fadilah. Mana dapat mari je pihak masjid, kena buka jalan. Buka jalan agama yang sebenar. Bukan mari je memperdaya pula orang ramai. Alhamdulillah masing-masing dapat fadilah. Lepas tu penekanan ilmu. Itu seolah-olah memperdayakan. Seolah-olah memperdayakan. Bagus. Mari orang panggil orang ramai, hok wi makan, tu tak ada masalah lah tu. Wi makanlah, lembu ke kambing ke unta ke berilah makan pun. Lepas tu, hok tu hok kemudian. Ni, lepas berjemaah subuh, cerita. Kepentingan ilmu akidah. Kepentingan ilmu fiqh. Nak jadi sembahyang kita ni Tuhan terima. Sah sembahyang kita. Berjemaah kita sah. Lepas tu penekanan ilmu bak hati. Ikhlas bukan kerana orang. Jaga hati molek supaya Tuhan terima sembahyang ibadah kita tu. Ramai-ramai cerita fadilah gitu je. Tak ada ni. Buat kerja molek dah. Buat kerja molek. Tapi kena atur molek lah. Kena atur molek. Jangan salah faham ni. Kalau gitu tak sok kempen mari berjemaah ke masjid. Bukan begitu. Tapi bukan hanya setakat tu. Orang datang je ke masjid. Ni. Masjidlah tempat curah ilmu. Masjidlah tempat curah ilmu. Baik ramai kita curah ilmu. Cerita permulaan dahulu dah takkan sempurna di situ. Buka jalan. Masjid kami. Masjid kami ni kadang-kadang iklan kuliah tu berjalan. Masa semayang pun iklan kuliah berjalan. Masa semayang tengok, malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad ustaz ni, malam Isnin ustaz ni. Tengok semayang tengok. Dah punyalah iklannya kuliah ni. Masa kuliah pun berjalan iklan. Masjid ni ada. Ada belaka mana-mana masjid biasanya ke? Tak ada di sini. Tak ada. Ada juga. Iklan kuliah kan. Masa semayang pun iklan kuliah. Tutuplah masa tu. Iklan kuliah. Lepas tu kita orang ramai cuma. Di masjid kami, kalau kita tauhid malam ni kena marilah sentiasa. Kalau kita fiqh fardhu ain malam ni. Kalau kita tasawuf fardhu ain malam ni pula. Ada pula kuliah duha, ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf. Datang pada malam-malam yang dinyatakan dalam jadual tu. Gitulah cara dia. Orang ramai kita beri jalan agama yang sebenar pada mereka. Bukan berbentuk perdaya pula jadinya. Mari ramai, hebat. Gitu je lah. Jadi akhirnya ramai macam bulan Ramadan. Ramai, penuh. Habis Ramadan, habis. Pakai mana lagi? Mari Ramadan tu pakai tak ada nama. Mari ni kita akan, habis Ramadan kita jaga ni. Kita jaga ni. Tak mari takkan pergi kumuh ni. Takkan pergi rumah. Pergi rumah siapa? Kamu sekelamin ni bulan Ramadan ni ada main masjid dah. Hak masjid tu sunat je tu. Buat mau tarawih tu sunat je tu. Jangan main masjid ni, kalau fardhu ni wajib ni. Mana kamu? Dah Ramadan penuh. Itu amalan. Itu semua perdaya. Tak ada. Dan kitab Minhajul Abidin, syaitan terkadang perdaya atas rupa kebajikan, rupa ketaatan. Hak jelas-jelas berjudi, minum arak, tu out doktornya. Itu memang perdaya syaitan. Mudah-mudahan mereka bertaubat. Hak judi minum arak tu sahih dah terang. Ni, hak datang ke masjid tanpa ilmu akidah. Hak datang ke masjid tanpa ilmu fiqh tasawuf fardhu ain. Apa yang dibuat? Tak ada.
Tu mana masjid lah dia kena. Mana mari sediakan makan rohani, makan dah jasmani, makanlah kambing tiap-tiap minggu pun. Duit banyak kan. Pah kambing, subuh-subuh penuh orang. Tak apa. Dia mari mula-mula tu kena nak makan kambing. Biar dulu. Jangan pula jangan mari nak makan kambing ni, tak ikhlas, tak terima. Biar dulu. Ngajuk pula kawan tu. Memang mari nak makan kambing. Biar dulu tu. Mana kena sediakan. Tauhid malam mana? 2 malam. Pekoh malam mana? 3 malam. Tasawuf malam mana? Contohnya 2 malam, 7 malam. Tauhid 2 malam, pekoh 3 malam, tasawuf 2 malam. Okey. Ini terutama bab iman. Ini semua bicara bab iman. Nak sah ke-6 rukun iman. Berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Hak ni bukan boleh wak-wak lebih kurang. Hak ni kena tegah sungguh-sungguh. Mana-mana orang mengajar, mana-mana masjid, kena tegah sungguh-sungguh dalam bab iman, dalam bab akidah, ilmu tauhid. Sifat 20. Kena orang mengajar kena tegah sungguh-sungguh. Pihak masjid kena tegah sungguh-sungguh. Orang nak belajar, dia orang nak belajar ni, dia kadang-kadang turut orang mengajar. Orang mengajar lah. Nombor 1 kena tegah sungguh-sungguh ilmu tauhid, bab iman, bab akidah. Orang mengajar. Dia mengajar pekoh sekalipun, dia mengajar pekoh. Sebab tauhid malam lain, dia ambil malam pekoh. Bukan tauhid 7 malam. Dia mengajar pekoh, pun ingatlah. Kita belajar pekoh ni, malam tauhid jangan lari. Jangan tak mari pula. Sebab ada orang dipilih. Malam tauhid dia tak mari, malam pekoh dia mari. Kan tak ni? Dia kena mengajar pekoh lah. Sebab dia ambil bagian pekoh. Sebab dia tengok dah di masjid tu, tauhid ada dah 2 malam contohnya. Takkan nak tauhid 3, 4, 5 malam. Pekoh tasawuf doain nak letak mana? Dia pun mengajar pekoh. Dia mengajar pekoh macam mana pun, tauhid sentiasa diperingatkan. Walaupun dia bukan mengajar tauhid. Ini tutup guru, dia mengajar pekoh sekalipun, dia akan setuh buat tauhid. Setuh buat tauhid. Dia mengajar tasawuf. Buat tauhid ada dah, pekoh dia pengajar tasawuf. Dia tekan mutasawuf, dia kena peringat. Nak bicara bab hati ni, kelas tauhid kena kemah molek. Kelas pekoh kena kemah molek. Ni bicara bab tauhid. Tempat tilik Allah sama ada amal diterima ataupun tidak. Orang mengajar kena tegah. Pihak masjid pula kena tegah. Nak panggil orang mengajar kena tegah. Kami nak kitab tauhid. Patut ustaz macam mana? Saya bolehlah terah-terah lama dah saya ni tak tauhid. Jangan ambil gitu. Pak terah-terah jangan. Ini tauhid. Kena guru yang mahir, guru yang berguru. Jangan panggil, tak apalah saya bacalah. Bacalah Faridatul Faraid. Dia 3 muka semalam mang. Baca sebaca-baca macam baca buku fadilah. Sebab apa? Pak masjid salah pilih guru. Boleh baca kitab Faridah 2-3 buku surat. Baca apa? Bukan Pati Faridah ni, Pati Faridah satu surat sikit je. Faridatul Faraid. Dia mana? Baca, dia tak belajar. Ni orang mengajar yang tidak bertanggungjawab, pada masjid yang tersalah pilih guru. Tak ada. Sama je. Orang mengajar, masjid, orang belajar. Tak ada. Tauhid nombor 1. Iman akidah nombor 1. Tak suruh cerita banyak-banyak lah. Dia cerita banyak-banyak. Kadang-kadang bab pekoh ni Allah lah. Dia sepik, dia menyempitkan. Kita orang awam. Orang awam ni begitulah. Jangan menyempitkan sangat bab pekoh ni. Kita nak menyempitkan. Kalau kira biar orang lain ni tak sah belaka ibadat. Biar jadi gitu. Biar tak sah habis. Dia nak menyempitkan. Kita ceritalah pekoh mazhab Syafi'i.
Tapi orang awam, orang kebanyakan ni baru je nak belajar. Banyak salah dianya. Kalau dia pekoh mazhab Syafi'i kok, bab najis-najis pun tak selesai. Lepas tu macam mana sembahyang dia? Kena qada daripada mau balik. Pada ni. Banyak najis dia kalau kau cara sini kau. Cerita mazhab Maliki. Walaupun besar dengan najis, sembahyang dia sah. Dah lah. Sebab apa kita menghadapi masyarakat yang orang awam, orang kebanyakan baru-baru nak belajar je. Kita nak beri sungguh-sungguh, biasalah tak sah habis sembahyang. Bab pekoh, tapi bab akidah. Hak satu jalan tu, buat kerah gitu ke tak? Buat kerah gitu ke tak? Tak kerah. Buat ingat je. Hak pekoh dia buat kerah. Nak jadi dia seorang je sah, orang lain tak sah belaka. Memang ada orang cakap seumpama tu. Dia kata ustaz mengajar. Jadi sedap orang yang tak belajar. Sah semacam. Dah nak macam mana? Rasa kata tak sah. Biar tak sah bagi tak belajar. Tak sah tu mazhab Syafi'i. Mazhab lain sah pun kena cerita lah. Tak sah cerita mazhab lain. Kita mazhab Syafi'i biar tak sah belaka. Ni kenang gitu. Dia nak masuk syurga seorang. Syurga luah. Masuk syurga seorang apa? Itu bab pekoh. Bab tauhid betul. Bab tauhid mati molek. Ni tak ada kompromi. Bab tasawuf kena kerah. Sebab apa? Satu jalan je. Ikhlas ke riak? Tawaduk ke takabur? Ni kena tu. Ada ni. Hak tu. Hak nak kena kerah. Pertama sekali hak tauhid tu. Pekoh ni ialah kita belajar lah. Pekoh mazhab Syafi'i. Tapi untuk umum kita jangan sepik sangat. Jangan sepik sangat. Kalau kata bab tauhid tak ada. Orang mengajar sama, pihak masjid sama. Kalau nak mengajar ilmu yang bermanfaat, masjid nak atur keluar agama bermanfaat, ilmu pertama, ilmu tauhid. Orang mengajar, dia nak pahala yang berpanjangan kan? Ilmin yuntafa'u bih tu. Iza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salas. Bila mati anak Adam, terputulah amalannya melainkan daripada 3 perkara. Ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil manfaat. Ilmu yang ambil manfaat. Ilmu pekoh yang diambil manfaat serta akidah. Ilmu tasawuf yang diambil manfaat serta pekoh dicomel, akidah dicomel. Itu baru bermanfaat. Semayang comel macam mana? Sebab dia ambil daripada ilmu yang diajar oleh guru, tapi ilmu akidah guru tak tekankan, itu tidak bermanfaat. Bahkan guru tu akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Ada. Orang mengajar nak ilmu yang bermanfaat. Orang belajar pula nak ilmu yang diambil manfaat. Orang mengajar. Orang belajar nak ilmu yang memberi manfaat bagi dia. Bernama ilmu fiqh tasawuf, iman akidah dia betul. Pihak masjid pula nak atur ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat ataupun tidak? Yang bermanfaat lah. Cuma tanya pihak masjid. Semuanya nak atur ilmu yang bermanfaat. Tak ada masjid, kami asal ilmu je lah. Manfaat di atas mereka lah. Saya nak pergi masjid, saya bunyi tak? Semua akan cakap nak atur ilmu yang memberi manfaat. Nak beri manfaat. Tauhid, pekoh, tasawuf. Ini kita bicara hari akhiran. Bicara iman. Bicara iman. Kerah. Bab akidah memang kerah. Bab pekoh dia kena luaskan sedikit, dia lembutkan sedikit, longgarkan sedikit. Bab pekoh. Bab tauhid kena kerah, bab tasawuf pun kena kerah. Bab pekoh ni lama kemah tak apalah. Kita pekoh bermazhab Syafi'i. Okey. Tapi untuk umum jangan kerah sangat. Tauhid dak Tauhid kena kerah. Kalau sebelum ni pegangan tu pegangan yang kapi.
maka bertaubat dengan Allah, perbanyakkan buat amal. Itu je lah. Kalau pegangan tu dosa besar, tegaskan, nyatakan molek-molek. Ingat baik, akhir zaman fitnahnya dah fitnah iman, fitnah akidah. Islam pada zahir masjid tersergang indah, tapi pengisian ilmu yang bermanfaat ataupun tidak. Tu faham tak? Panggil orang masjid ramai-ramai, sediakan ilmu tauhid 2 kali, ilmu fiqh 2-3 kali, ilmu tasawuf 2 kali, fardu ain. Cari guru yang mursyid, guru yang benar-benar berguru. Tauhid pun guru yang berguru, fiqh pun yang berguru, tasawuf pun guru yang berguru. Bukan membaca sendiri, buat ceramah, sedap cakap di mulut. Bukan. Ni kadang-kadang orang masjid nak macam nak ustaz betul. Tapi kamu terima tanggungjawab. Kena atulah molek. Payah, betul lah payah. Kamu kena atulah molek. Gitu je. Kena tu molek. Payah memang payah. Payah kayak guru dia kata. Bagi jumpa, dia duduk Kuala Lumpur, pegang jawatan di masjid. Ustaz kenal tak kawan-kawan Pak dia Kuala Lumpur yang boleh Ustaz recommend. Saya minta maaf lah kata. Kawan-kawan duduk kapung belaka, tak ada duduk bandar kata. Gitulah. Dia faham dah. Dia nak cari jalan dah, nak susung. Tapi tak ada tenaga. Tak ada ni. Tenaga pengajar tak ada. No. Tapi tenaga pengajar yang mursyid jangan pakai mana? Serkap jarang ke apa? Serkap jarang. Bidang terjun. Bukan gitu dah. Pada ni, ini ilmu agama. Jangan serkat jarang. Mari Ustaz, mari. Ustaz ngajar tauhid. Ngajar tauhid Ustaz. Dia pun gomor tadi lah. Faridah 2-3 muka surat. Oh, bukan. Kenapa tu? Dia serkat jarang. Dia panggil apa? Dia cari bidang terjun. Ada. Tak ada gitu. Ini ilmu agama. Lepas tu macam mana? Allah lah. Lepas tu kadang-kadang kata, Ustaz boleh cerita. Tapi nak tolong tak boleh. Sebab ada orang dia pegang bahagian mufti lah. Ada satu mufti lama dah ni. Dia mari ceramah satu tempat, dia tekan ilmu fardhu. Dia ceramah, dia jemputan. Dia tak boleh mari tak minggu, dia mufti, dia banyak kerja, tugas dia banyak. Dia mari ceramah, tekan fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Habis je kuliah lepas isyak, pengurus masjid tak dengan mufti. Hantar kepada kami hak boleh hajar kitab tauhid sebab 20. Dia jawab, minta maaf lah, saya tak ada tenaga. Dia kata, dia tak ada tenaga dah. Tak ada kaki tangan. Sebab dia pun terhad je keupayaan dianya. Dia nak mengajar, dia tak ada masa. Dia kaki tangan dia pula terhad. Dia mari ceramah. Wi panduan pada Pak Masjid. Fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Pak Masjid minta satu je dengan dia. Fardhu ain tauhid. Fiqh tasawuf tak minta gitu. Dia minta maaf, dia kata pihak masjid kena cari sendiri. Pihak kami tak ada tenaga. Bayangkan kalau kata tahap mufti cakap gitu. Macam saya nak cerita macam mana? Tu kena usahakan macam mana? Wallahualam lah. Wallahualam. Dah kita cerita tekan kan. Apa? Apa tu? Penyelesaian tu lah mana? Resolusi ke apa? Resolusi ke apa? Cadangan tau. Penyelesaian nak melaksanakan. Cerita fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Tu cerita. Apa tu? Pelaksanaan. Tu mari tanya. Tak ustaz sebut dah, betul cadangkanlah. Allah kata. Gitulah. Sebut je lah. Tapi nak tolong cadang-cadang, dah dia mari dia Kuala Lumpur. Siapa yang ada kau? Kita pernah tahu kata Kuala Lumpur orang ramai kan. Orang mengajar pun ramai, tapi pilih guru yang mursyid. Tauhid, tauhid, guru yang mursyid. Cuma sekali tauhid. Ini bicara akhirat ni, kita bicara akhirat. Bicara iman.
Dan pula akan dapat sekalian mukmin syafaat Nabi. Siapa yang akan dapat syafaat Nabi? Orang mukmin jual. Orang kafir sama sekali tidak akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin yang akan dapat syafaat Nabi, pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi ini luahlah. Syafaat-syafaat yang kecil dipanggil. Syafaat yang kecil ni bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang kecil ni ulama-ulama boleh bagi syafaat. Syafaat yang kecil ni orang-orang soleh boleh bagi syafaat. Syafaat kecil ni orang mati syahid boleh bagi syafaat 70 orang ahli keluarga. Syafaat pertolongan kecil ni anak-anak yang mati belum baligh pun boleh bagi syafaat. Ini syafaat kecil dia panggil. Di bawah tu dan sebesar besar syafaat ada. Dia panggil asy-syafa'atul kubra, asy-syafa'atul uzma. Ini hanya tertentu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat kecil bukan hanya tertentu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana tertentu bagi Nabi. Syafaat Nabi dengan bahawa masuk syurga tanpa hisab. Ada ni. Hak masuk syurga tanpa hisab hanya syafaat Nabi SAW jua. Hanya Nabi SAW jua yang boleh bagi syafaat masuk syurga tanpa hisab. Syafaat mana lagi? Dia dapat masuk syurga. Ditinggikan darjah syurga. Syafaat tu bukan hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Syafaat besar nanti kita akan bicara, itu milik Nabi. Syafaat pertolongan, syafaat ni pertolongan lah. Syafaat Nabi dengan bahawa dimasukkan ke syurga tanpa hisab, itu hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat diangkatkan, ditambahkan darjah syurga, itu bukan hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan apabila timbang kebajikan amalan sama berat antara hak kebajikan dan kejahatan pun sama juga, bukan hanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk neraka tempoh masa dia panjang. Syafaatnya dikurangkan, dipendek kata masa neraka. Itu bukan syafaat, bukan hanya syafaat milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Syafaat milik Nabi, syafaat besar. Syafaat milik Nabi SAW juga masuk syurga tanpa hisab. Ada ni. Jadi umpama anak-anak yang belum baligh, dia akan menanti supaya mak bapak mereka akan ke syurga, barulah mereka akan masuk syurga. Ini syafaat. Tapi ibu bapa mana? Yang pertama yang mukmin. Kalau tidak mukmin, Nabi SAW pun tak boleh bagi syafaat. Kalau tidak mukmin, bukan mati dan mati kufur azabillah, Nabi SAW pun tak boleh bagi syafaat. Ada ni. Jadi syafaat anak mati belum balik ni, jadi mana mak ayah dia patutnya masuk syurga. Tapi anak mak ayah dia patut masuk neraka. Tapi neraka pun dalam tempoh yang tak lama lah. Dengan syafaat anak ni langsung tak masuk neraka, bahkan akan ke syurga. Tapi kalau mak ayah dia ni neraka tapi tempoh masa yang agak lama, syafaat anak belum balik ni akan dipendekkan tempoh neraka untuk mak ayah dia. Ada ni. Itu syafaat dia panggil. Mak ayah dia patut masuk neraka. Tapi neraka pun makna kebajikan dengan kejahatan masa timbang tu, banyak kebajikan tapi berat sebelah kejahatan. Ke neraka lah. Tapi neraka pun tak lah lama sangat, sebab dia kebajikan dia ada, semayang dia ada,
puasa dia ada. Tapi dosa-dosa ni banyak juga ni. Maknanya berat pula dosa, nerakalah dianya. Ni syafaat anak yang mula balik ni. Yang sepatutnya masuk neraka tadi, walaupun tempohnya taklah lama, akan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua tu atas ihsan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalaulah mak ayah tu neraka dia lama sekalipun, mukmin tapi dosa banyak, sepatutnya tak dapat bagi syafaat dianya, hanya diringankan tempoh masa neraka. Atas kurnia Allah, Allah nak teruskan ke syurga kerana syafaat daripada anak yang belum balik terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji dia ada iman. Ada ni. Tapi kena ingat, jangan pula kita hok simpang orang tu cakap anak berapa orang, anak 5 orang, simpang seorang, simpang 2 orang. Awak tak faham? Simpang dalam bank lah. Kan orang tu cakap, orang tanya anak berapa orang, anak 5 orang, 6 orang, simpang seorang, simpang 2 orang. Sekarang ni ada simpanan tak? Ada tak simpanan sekarang? Tak ada simpanan. Simpang je seorang, kecoh dah klinik kesihatan. Macam mana ni? Budak ni meninggal pada masa kecil ni. Kamu pantau tak? Kamu melawak ke tak? Kamu cek ke tak? Banyaklah pula nak keluar kertas kerja. Tak gitu sekarang tak? Bukan gitu. Kalau ada kematian, nenek bayi ataupun kanak-kanak yang dipantau oleh klinik kesihatan, kan dia ada pantau. Waktu susah-susah tu, duk baloh dengan mak ayah, tengok kuning pergi hospital, tengok kuning pergi hospital. Allah kelang kabut dah. Ni hok kerja kesihatan. Sebab apa? Apa hal? Banyaklah kertas kerja kena buat. Kalau mak ayah degil juga, sign, tanda tangan. Wadak ni. Kan gitu. Ni hok mak ayah berkelahi dengan orang kerja kesihatan ni. Orang kerja kesihatan kena pergi hospital. Kuning. Mak ayah kata, tak apa. Kan ni. Balah-balah ke, awak sign, tanda tangan. Sebab apa? Berat dia. Mana bukan berat, mana dia kena banyak soal. Dia nak jaga ni keselamatan bayi ni baru lahir. Jadi sekarang ni ada simpanan. Tak ada simpanan. Tu kan hak muda-muda kita ni. Hak tua-tua tu mungkin ada simpanan. Hak muda-muda ada simpanan. Tak ada belaka kita ni. Tu kan hak muda-muda bukan muda, mana hak umur 50-an tu lah. Ada simpanan. Hak ada simpanan umur 60-an 70-an tu adalah simpanan. Hak 50-an ada simpanan. Tak ada. Tapi kalau ada simpanan, tak apa dah, kita simpang 1, 2 anak simpang. Lepas tu iman macam mana? Akidah belajar kemah molek. Amal macam mana? Hak syafaat anak yang yang mati belum balik nu di hari akhirat atas dunia ni. Iman akidah comel pun kalau amal ibadah tak jaga, akhirnya iman lemah. Ni atas dunia. Ditakuti akhirnya dekat nak mati tercabut iman. Hak tu sipang anak 10 orang 100 orang pun tak ada manfaat. Dia mati dah kan iman dia tercabut. Ni. Tapi di situ macam apa? Macam besar harapan dia. Sedih atas dunia, dapat pertolongan pada hari akhirat. Mana besar harapan dia. Tapi jaga diri molek. Iman pastikan akidah yang sebenar. Amal ibadah kena jaga molek. Sebab amal ibadah itulah, amal soleh itulah yang akan mengkuatkan iman. Kena faham situ. Jangan kata anak ada simpang seorang 2 orang, maka kita boleh semayang lebih kurang pun tak apa, puasa lebih kurang pun tak apa, buat maksiat pun tak apa. Sebab apa? Kita di ayat akhirat ada ni, ada yang akan bagi syafaat. Jangan gitu. Tapi hanya dapat syafaat
walaupun daripada Nabi sallam orang sekalian mukmin. Mukmin bukan muslim. Mukmin, orang yang mukmin, dan pula akan dapat sekalian mukmin syafaatnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebesar-besar syafaatnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah syafaat pada lekas dan cepat hukuman Tuhan. Asy-syafa'atul kubra, asy-syafa'atul uzma fi fasl qada. Syafaat besar pada menceraikan hukum. Ini syafaat besar ni hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat besar ni lah yang kita duduk doa semua tu dalam doa azan dan iqamah. Wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Maqaman mahmuda, maqam yang terpuji. Apa dia? Ini syafaat. Syafaat besar pada menghuraikan hukuman. Hak maqaman mahmudan tu kan dia terima maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Itu terjemahan dalam radio tu kan, dalam TV tu kan. Maqam yang tertinggi, maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Apa dia maqam yang terpuji tu? Ni yang kita bicara sekarang. Syafaat besar hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam.